Hari ini, menantu saya datang untuk menjaga saya yang tidak sihat. Sepanjang hari kami bersama, saya coba menahan diri, tetapi pandangan mata saya seringkali tertumpu padanya. Walaupun amat memalukan untuk diakui, saya pernah melepaskan hajat sendirian sambil melihat fotonya. Ini adalah rahasia yang tidak boleh saya ceritakan kepada sesiapapun. Seorang lelaki berusia 62 tahun yang tidak pernah bersama wanita selama 6 tahun, akhirnya malam ini, tangan saya sekali lagi bergerak ke bawah. Melegakan diri sendirian, sambil membayangkan menantu saya, membayangkan susuk tubuhnya yang saya lihat hari ini, saya mencari ketenangan seorang diri. Sejurus sebelum sampai ke kemuncak, pintu bilik tiba-tiba berkeriut dan terbuka. Ya, hari ini, perbuatan yang paling tidak sepatutnya dilihat telah terkantoi. Dan yang paling teruk, oleh menantu saya sendiri, ayah. Tapi ayah nampaknya masih sihat dan kuat. Ya, saya terkejut dan memandangnya. Dia sedang tersenyum nakal. Sudahlah, Farah. Ayah rasa macam nak mati saja sekarang nih. Alah, ayah, saya nampak tadi, hebat betul, kenapa suami saya tak macam ayah, ya? Sejujurnya, saya memang agak yakin dengan kemampuan saya dalam hal itu, sejak muda sehinggalah sekarang. Dulu pun, arwah istri saya sering kali kewalahan. Sebelum saya memulakan cerita, saya mohon jasa baik Anda untuk melanggan dan menyukai saluran ini. Nama saya Kasim. Tahun ini umur saya 62 tahun. Saya berkahwin pada usia muda, 25 tahun, dan dikurniakan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Anak lelaki saya kini berusia 36 tahun. Dan anak perempuan saya 34 tahun. Kedua-duanya sudah berkahwin dan hidup bahagia dengan keluarga masing-masing. Anak lelaki saya seorang pegawai syarikat yang rajin, manakala anak perempuan saya bernasib baik mendapat suami yang baik. Masing-masing sudah punya seorang anak, jadi setiap kali hari raya, dapatlah saya menatap wajah-wajah komel cucu-cucu saya. Namun, 6 tahun lalu, saya bercerai dengan istri saya. Orang panggil penceraian senja. Selepas anak-anak semua sudah berumah tangga, yang tinggal hanyalah kami berdua sebagai pasangan suami istri yang sudah hilang rasa cinta. Kami jarang berbual, dan terasa sunyi walaupun berada bersama. Setelah hidup bersama selama hampir 30 tahun, kami akhirnya memutuskan untuk membawa haluan masing-masing. Ketika kami bercerai, anak-anak sangat sedih, terutamanya anak perempuan saya, dia banyak menangis. Ayah, ibu, fikirlah semula, katanya, tetapi keputusan kami sudah muktamad. Satu-satunya perkara yang membuat saya rasa bersalah pada anak-anak adalah mereka terpaksa melawat 2 tempat setiap kali hari raya. Rumah ayah dan rumah ibu. Tambahan pula, mereka perlu melawat rumah besan, jadi ada satu lagi tempat untuk dikunjungi. Mujurlah, anak-anak saya sangat berbakti dan tidak pernah lupa untuk menziarahi kami. Menantu lelaki dan perempuan saya juga sangat baik. Saya sangat bersyukur akan hal itu. Jujur saya katakan, saya agak berharta. Semasa muda, saya pernah berniaga dan pelaburan hartanah saya juga agak berjaya. Jadi sekarang, saya hidup selesa di sebuah rumah yang elok di kampung. Saya tidak perlu risau tentang uang. Namun, saya risau jika saya serahkan semua harta kepada anak-anak, mereka tidak akan datang melawat lagi, jadi saya masih memegangnya erat. Saya tahu ini pikiran yang buruk, tetapi tolonglah fahami perasaan orang tua yang kesunyian ini. Karena itulah, anak lelaki dan menantu saya kerap datang, dan menantu lelaki saya juga sering menunjukkan muka. Saya sangat suka. Terutamanya apabila menantu perempuan saya datang, rumah ini terasa ceria. Sebenarnya, walaupun saya suka menantu lelaki saya lebih menyukai menantu perempuan saya. Nama menantu saya Farah. Umurnya 30 tahun. Wajahnya sangat jelita dan senyumannya menawan. Saya rasa anak saya sangat bertuah. Tambahan pula, bentuk badannya. Aduh, tak sepatutnya saya cakap begini, tapi tubuhnya sungguh montok. Sudah tentu, sebagai menantu, saya sepatutnya menganggapnya seperti anak sendiri, tetapi pandangan saya seringkali terarah kepadanya. Tak senonoh betul orang tua nih. Terutamanya apabila dia menunduk atau menghulurkan sesuatu, lekuk dadanya yang kelihatan. Aduh, saya boleh jadi gila. Tapi setakat itu sahajalah. Saya hanya memandang. Karena dia adalah seperti anak perempuan saya. Selepas bercerai, saya tidak pernah berjumpa dengan mana-mana wanita. Selama 6 tahun, sekalipun tidak pernah,
Ada juga rakan-rakan yang menyuruh saya kawin lagi, tetapi saya tidak berminat. Namun, walaupun sudah tua, saya tetap seorang lelaki dan punya nafsu. Pada waktu malam, saya sering melegakannya sendirian. Walaupun sudah mencecah usia 60-an, bahagian itu masih berfungsi dengan baik. Amat memalukan untuk diceritakan, tetapi saya pernah melakukannya sambil melihat gambar Farah. Ini rahasia yang tidak boleh diceritakan di mana-mana. Jika anak saya dapat tahu, saya tidak dapat bayangkan betapa ngerinya. Dengan perasaan tersembunyi terhadap menantu saya ini, saya menjalani kehidupan harian seperti biasa. Bangun pagi, saya bersiar-siar, berkebun sedikit, menonton TV, membaca buku. Begitulah hari-hari saya berlalu. Kadang-kadang anak saya menelepon. "Ayah, sihat? Sihat. Kamu berdua macam mana?" "Kami pun sihat, Ayah. Hujung minggu ini kami balik." Mendengar kata-kata itu membuatkan hati saya gembira. Terutamanya jika dia kata Farah akan ikut bersama, hati saya jadi berdebar. Sudah tentu, saya tidak menunjukkannya. "Baiklah, datanglah, biar ayah masakan." Tak payahlah, Ayah. Biar kami beli saja." "Tak apa, biar ayah yang masak." Ayah masakkan lauk kegemaran Farah. Setiap kali saya menyebut nama menantunya, jantung saya berdegup kencang. Saya tertanya-tanya adakah ini normal, tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Hati saya sudah begitu. Apabila tiba hujung minggu, anak dan menantu saya pun tiba. Pintu depan terbuka dan Farah melangkah masuk. "Ayah, kami dah sampai." Saya suka mendengar suaranya yang ceria itu. Farah sentiasa memakai pakaian yang cantik. Kadang-kadang dia memakai gaun, kadang-kadang seluar jeans dan blouse. Apa sahaja yang dipakainya, dia kelihatan cantik. Terutamanya apabila dia memakai gaun, bentuk badannya lebih terserlah. Dadanya berisi, pinggangnya ramping, dan punggungnya montok. "Ayah, biar Farah hidangkan makanan." Farah pergi ke dapur. Saya berbual dengan anak saya di ruang tamu, tetapi mata saya asyik memandang ke arah dapur. Apabila Farah membuka pintu peti sejuk, atau apabila dia menunduk di meja makan, setiap kali itu kulitnya yang terdedah di celah pakaiannya membuatkan saya hampir gila. Saya cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Ayah, kesehatan ayah macam mana sekarang?" tanya anak saya. "Baik-baik saja. Ayah selalu bersiar-siar dan bersenam. Walaupun begitu, jangan lupa buat pemeriksaan kesehatan berkala di hospital, ya." Ya. Saya bersyukur dengan keprihatinan anak saya. Apabila tiba waktu makan, kami sekeluarga duduk di meja makan. Kami berbual sambil menikmati hidangan yang disediakan oleh Farah dengan penuh kasih sayang. Jemput makan. Sambil makan, saya curi-curi pandang Farah. Cara dia makan pun nampak cantik. Dia makan dengan senyuman di bibir, nampak sangat comel. Kadang-kadang mata kami bertentangan. Apabila itu berlaku, saya akan panik dan mengalihkan pandangan. Farah, yang tidak tahu apa-apa, hanya tersenyum ceria. Selepas makan, Farah ke dapur untuk membasuh pinggan. Saya duduk di sofa ruang tamu berpura-pura menonton TV, tetapi sebenarnya saya asyik mengerling ke dapur. Melihat susuk tubuh Farah dari belakang semasa dia membasuh pinggan. Dalam gaunnya, tubuhnya dari belakang kelihatan sangat indah. Saya menelan air liur dan mengalihkan pandangan. Apabila petang menjelang, mereka bersiap untuk pulang. "Ayah, minggu depan kami datang lagi." "Baiklah, hati-hati memandu." "Selamat tinggal, Ayah." Farah tersenyum ceria sambil mengucapkan selamat tinggal. Saya melambai kepada mereka. Selepas kereta mereka hilang dari pandangan, rumah kembali sunyi. Tinggal sendirian di rumah, terasa kosong. Saya kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Saya duduk di tempat Farah duduk tadi. Terasa seperti ada bau wangi minyak wanginya. Malam itu, saya berbaring di katil cuba untuk tidur. Tetapi mata saya tidak mahu lelap. Pikiran saya asyik teringatkan Farah. Gaun yang dipakainya hari ini, giginya yang putih apabila tersenyum, lekuk dadanya yang kelihatan apabila dia menunduk. Semuanya terbayang di pikiran. Saya menarik selimut menutupi kepala dan mengeluh, tak boleh begini. Dia menantu aku, istri anak aku, tetapi hati saya tidak dapat dikawal. Saya juga seorang lelaki berusia 62 tahun yang tidak pernah bersama wanita selama 6 tahun. Akhirnya, tangan saya bergerak ke bawah.
melegakannya sendirian. Sambil membayangkan Farah, membayangkan susuk tubuhnya yang saya lihat hari ini, saya mencari ketenangan seorang diri. Selepas mencapai kemuncak, rasa bersalah mula menyelubungi saya. Aku memang jahat. Saya membersihkan diri dengan tisu dan menarik selimut semula. Walaupun rasa bersalah, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah realiti saya. Begitulah saya hidup dari hari ke hari, menyimpan hasrat tersembunyi terhadap menantu saya. Satu hari nanti perasaan ini pasti akan hilang. Saya memujuk diri sendiri. Namun, takdir membawa saya ke arah yang sama sekali berbeza. Ke arah yang sangat berbahaya dan terlarang. Pada suatu hari, cuaca musim bunga sangat baik, jadi saya berkebun sedikit. Saya mencabut rumput, menanam sawi, dan tiba-tiba pinggang saya terseliuh. Aduh, tiba-tiba saya rasa sakit yang tajam di pinggang. Apabila sudah tua, perkara seperti ini sangat berbahaya. Saya masuk ke dalam rumah dan berbaring di katil. Saya pikir dengan menampal plaster dan berehat, ia akan sembuh, tetapi sakitnya semakin menjadi-jadi. Tambahan pula, saya mula rasa seperti hendak demam. Saya berbaring sepanjang hari, tetapi tidak bertambah baik. Malah, saya rasa badan saya mula panas. Patutkah aku ke hospital? Tetapi sukar untuk saya bergerak sendiri. Terpaksa, saya menelepon anak saya. Halo, Amir. Ya, ayah. Kenapa? Pinggang ayah terkehel sikit. Boleh tak bawa ayah ke hospital? Hah? Pinggang? Sakit sangat ke? Ya, sakit sikit, rasa macam nak demam juga. Ayah, tapi saya tengah sibuk dengan proyek penting di pejabat sekarang. Suara anak saya kedengaran serba salah. Saya baru sahaja hendak berkata tidak mengapa, apabila anak saya menyambung. Ayah, biar saya hantar Farah, biar Farah jaga ayah di sana. Tak usahlah. Jangan, saya berkata dengan cemas. Kasihan pula Farah datang jauh-jauh ke sini. Kalau betul-betul tak larat, ayah upah orang saja. Tak apalah ayah. Farah sendiri yang nak pergi. Ayah mentua sakit, mestilah dia kena jaga, kata anak saya seolah-olah sudah membuat keputusan. Saya akan beritahu Farah. Esok pagi dia sampai. Amir, betul nih, tak payah. Tak apa, ayah. Farah pun suka tengok suasana kampung. Ayah berehatlah ya. Panggilan telepon tamat. Saya meletakkan telepon dan memandang siling. Farah akan datang ke sini, berdua sahaja dengan saya. Jantung saya mula berdegup kencang, sampai terlupa rasa sakit. Tidak, tak boleh begini. Tetapi di satu sudut hati, saya tidak dapat menafikan rasa teruja. Menghabiskan masa berdua dengan Farah. Membayangkannya sahaja sudah membuat saya berdebar. Sedar diri, Kasim. Dia menantu kau. Istri anak kau. Saya mengingatkan diri sendiri sambil memejamkan mata. Namun, tidur saya tidak lena malam itu. Keesokan paginya, demam saya sedikit reda, tetapi pinggang saya masih sakit. Hendak bangun dari katil pun susah. Saya memeriksa telepon dan ada message daripada Farah. Ayah, saya akan sampai pagi nih. Dalam pukul 11 pagi. Saya membaca message itu dan jantung saya berdegup kencang. Saya melihat cermin, rambut saya kusut masai. Saya belum mandi dan belum bercukur. Kerana sakit, saya tidak peduli semua itu. Tetapi apabila tahu Farah akan datang, saya mula risaukan penampilan saya. Dengan susah payah saya bangun dan pergi ke bilik air. Pinggang saya terasa sengal, tetapi masih boleh ditahan. Saya mencuci muka dan bercukur. Melihat cermin, nampaknya lebih baik sedikit. Walaupun sudah 62, saya masih nampak segak. Saya rajin bersenam, jadi badan saya masih tegap. Perut tidak buncit dan otot masih ada sedikit. Apa yang aku pikirkan nih? Saya kembali ke bilik tidur dan menukar pakaian. Baju yang basah dengan peluh saya tukar kepada yang bersih. Saya juga mengemas sedikit ruang tamu. Farah akan datang, takkanlah rumah bersepah. Walaupun badan sakit, saya mengemas apa yang patut. Masa berlalu dengan cepat. Tepat sebelum pukul 11, loceng pintu berbunyi. Ding dong. Jantung saya berdebar. Ya, siapa tuh? Saya bertanya melalui interkom. Ayah, saya nih, Farah. Wajah menantu saya kelihatan di skrin. Wajahnya yang tersenyum ceria. Saya membuka pintu. Pintu terbuka dan Farah melangkah masuk. Dia membawa sebuah beg besar. Ayah. Oke ke? Ya, dah kurang sikit.
Terima kasih susah-susah datang. Tak ada apalah, memang tanggung jawab saya. Farah berkata sambil menanggalkan kasutnya. Hari ini dia memakai seluar jeans dan kemeja T. Penampilannya itu juga kelihatan cantik. Besarnya bag. Banyak barang awak bawa. Ya, rasanya kena tinggal beberapa hari. Kalau ayah sakit teruk, mungkin lebih lama, katanya sambil tersenyum ceria. Dia masuk ke ruang tamu dan meletakkan bagnya. Ayah dah makan? Belum lagi. Badan tak sihat. Saya masakkan sekejap lagi. Ayah nak makan apa? Tanya Farah sambil menuju ke dapur. Apa-apapun boleh. Apa yang Farah masak, semua sedap. Farah tersenyum sambil membuka peti sejuk. Ayah, tak banyak bahan dalam peti sejuk nih. Biar saya pergi beli barang sekejap. Tak payah, guna apa yang ada saja. Farah meneliti isi peti sejuk. Saya duduk di sofa memerhatikannya. Cara Farah bergerak di dapur nampak begitu semula jadi dan cantik. Dengan pakaian kemeja T, bentuk badannya lebih jelas kelihatan. Ayah, saya masakan makan tengah hari sekejap ya. Ayah nak makan bubur atau nasi? Bubur pun oke. Tak ada selera makan. Baiklah. Saya masakan bubur labu. Farah dengan cekap memotong labu, memasukkan air ke dalam periuk. Melihatnya, hati saya terasa tenang. Zaman sekarang, mana nak cari menantu macam ni? Anak saya memang sangat bertuah. Untung anak aku dapat istri macam Farah, pikir saya. Selepas kira-kira 30 menit, bubur labu pun siap. Baunya yang wangi merebak ke seluruh ruang tamu. Ayah, jom makan. Farah menghidangkan makanan di meja ruang tamu. Bubur labu, kimchi, dan air. Hidangan yang ringkas tetapi penuh dengan keikhlasan. Makanlah sekali. Farah pun lapar, kan? Saya tak apa. Saya makan lepas tengok ayah makan. Farah duduk di hadapan saya. Saya mengambil sudu dan menyuap sesudu bubur. Sedapnya. Memang air tangan Farah terbaik. Alah, biasa-biasa saja, katanya sambil tersenyum. Senyumannya sangat menawan. Sambil makan bubur, saya mengerling ke arah Farah. Dia sedang melihat teleponnya, kerana menunduk, garisan lehernya kelihatan. Leher yang putih, dan sedikit bahagian dalam kemeja T-nya. Tidak. Jangan pandang. Saya cepat-cepat mengalihkan pandangan. Saya coba fokus pada bubur. Ayah, makan perlahan-lahan. Nanti tercekik. Baiklah. Saya berterima kasih atas keprihatinannya. Selepas makan, Farah membasuh pinggan. Saya berbaring di sofa. Badan saya memang terasa tidak sihat. Ayah, kena makan ubat. Farah datang membawa bungkusan ubat. Ya, kena makan. Saya ambilkan air. Farah mengambilkan segelas air. Selepas makan ubat, saya mula rasa mengantuk. Ayah, tidurlah dalam bilik. Biar saya papa. Tak apa. Ayah rehat di sini sekejap. Tak boleh. Tidur atas katil lagi selesa. Farah memegang lengan saya dan membantu saya bangun. Seketika itu, terhidu bau wangi dari tubuhnya. Bau shampoo atau minyak wangi, saya tidak pasti. Jantung saya berdebar. Sentuhan tangannya yang lembut, kehangatan tubuhnya. Sudah lama saya tidak merasai kehangatan tubuh seorang wanita. Ayah, biar saya siapkan katil. Tak payah, bantal dengan selimut semua ada. Tak apa. Saya tidur di sofa ruang tamu saja. Apa cakap macam tu? Tidurlah dalam bilik. Tak apa, ayah. Ruang tamu lagi selesai. Mana tahu malam nanti ayah panggil. Farah berkeras. Akhirnya, dia tidur di ruang tamu. Saya mengambilkan selimut dan bantal untuknya. Betul nih tak apa? Ya, betul. Jangan risau. Farah membentangkan selimut di sofa. Kalau macam tu, ayah masuk dulu. Farah pun tidurlah elok-elok. Baik, ayah. Ayah pun rehatlah secukupnya. Saya masuk ke dalam bilik. Saya menutup pintu dan duduk di atas katil. Memikirkan Farah sedang tidur di ruang tamu di luar membuatkan jantung saya berdegup kencang. Sedar diri, Kasim. Dia menantu kau. Jangan fikir yang bukan-bukan. Tetapi pikiran saya asyik melayang. Wajah Farah, bentuk badannya, senyumannya. Semua yang saya lihat sepanjang hari ini berlegar-legar di kepala. Saya berbaring di katil, memandang siling dan memejamkan mata. Saya coba untuk tidur, tetapi memikirkan Farah berada di luar membuatkan saya tidak boleh lelap, hanya dipisahkan oleh sebuah pintu.
Membayangkannya sahaja sudah membuat jantung saya berdegup laju. Tidak. Kena tidur. Esok Farah akan jaga aku lagi. Aku kena cepat sihat. Saya memujuk diri sendiri untuk tidur, tetapi tidak mudah. Pikiran tentang Farah asyik muncul. Selepas lama bergelut, akhirnya saya terlelap, tetapi tidur saya tidak nyenyak. Saya kerap terjaga. Saya terjaga karena tekak terasa kering. Saya perlu minum air. Saya bangun dari katil dan membuka pintu perlahan-lahan. Ruang tamu gelap, hanya ada lampu tidur kecil yang terpasang. Di bawah cahaya samar itu, saya nampak Farah. Dia sedang tidur di atas sofa. Berselimut, tidur dengan nyenyak. Saya senyap-senyap pergi ke dapur. Saya mengambil air dari peti sejuk dan minum. Selepas habis minum, saya menutup pintu peti sejuk, dan terdengar bunyi dari ruang tamu. Ngeh, bunyi Farah bergerak dalam tidur. Saya terhenti. Saya memandang ke arahnya, selimutnya telah terlorot. Dia memakai baju tidur musim panas, baju tanpa lengan dan seluar pendek. Selimut yang terlorot menampakkan kakinya. Kaki yang putih, kulit yang licin. Jangan pandang, Kasim. Cepat masuk bilik. Saya berpikir begitu, tetapi kaki saya seolah-olah terpaku. Farah bergerak lagi. Baju t-shirtnya sedikit terselak, menampakkan sedikit bahagian pusatnya. Jantung saya mula berdegup kencang. Tekak saya terasa kering semula. Air yang saya minum tadi seolah-olah tidak memberi kesan. Kena pergi, sekarang juga. Saya akhirnya berjaya mengawal diri dan menuju ke bilik. Saya membuka pintu perlahan-lahan, masuk, dan menutupnya. Saya duduk di atas katil dan mengurut dada. Nafas saya tercungap-cungap. Dah gila ke aku nih? Tetapi di dalam kepala, bayangan tadi terus bermain. Kaki putih Farah, kulit licinnya, perutnya yang terdedah sedikit. Imajinasi saya mula meliar. Saya berbaring di katil, tetapi tidak dapat tidur. Malah, pikiran saya semakin jelas. Badan saya mula terasa panas. Tidak, tak boleh begini. Dia menantu aku, tetapi badan saya jujur. Bahagian bawah saya mula bertindak balas. Walaupun sudah 62, saya masih seorang lelaki. Kena tahan. Farah ada di luar sana. Saya bertekad begitu, tetapi nafsu saya semakin membuak-buak. Akhirnya, tangan saya bergerak ke bawah. Di dalam selimut, saya membuka seluar saya. Sambil membayangkan Farah, saya memulakannya. Susuk tubuhnya yang saya lihat hari ini, lekuk dadanya yang kelihatan semasa menghidang makanan, dan kaki putihnya yang saya lihat sebentar tadi. Saya bergerak perlahan-lahan, menahan nafas. Kerana di kampung, malam sangat sunyi, saya takut mengeluarkan bunyi. Saya seolah-olah dapat mendengar bunyi nafas Farah yang sedang tidur di ruang tamu. Bunyi itu membuatkan saya lebih terangsang. Fakta bahwa Farah berada di sebalik pintu ini, hanya memikirkannya sahaja sudah cukup mengujakan. Gerakan saya semakin laju, kemuncak semakin hampir. Wajah Farah terbayang dengan jelas. Farah, saya memanggil namanya di dalam hati. Farah, Farah. Saya hampir sampai ke kemuncak. Pada ketika itu, kriek, bunyi pintu dibuka. Saya terkejut dan menghentikan pergerakan tangan saya, tetapi sudah terlambat. Cahaya dari luar menerangi bilik, dan Farah sedang berdiri di muka pintu. Mata kami bertemu. Masa seolah-olah terhenti. Farah memandang saya dengan terpinga-pinga, dan saya kaku. Selimut saya terlorot, dan tangan saya. Ayah, maafkan saya. Farah berkata dengan cemas. Suaranya bergetar. Saya ingat ayah dah tidur. Saya cuma nak ambil satu selimut lagi. Wajah Farah menjadi merah padam. Jelas sekali dia sangat terkejut. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Mulut saya terkunci, pikiran saya kosong. Farah seolah-olah melarikan diri, menutup pintu dengan kuat dan berlari keluar. Saya dapat mendengar bunyi tapak kakinya berlari ke ruang tamu. Kemudian, sunyi semula. Saya masih kaku di tempat saya. Apa yang baru berlaku? Farah nampak aku? Aduh, gilanya. Rasa macam nak mati, macam mana boleh jadi begini? Pelbagai pikiran bermain di kepala. Saya menekuk muka dengan tangan. Rasa malu dan aib yang teramat sangat menyelubungi saya. Terkantoi melakukan perbuatan itu di hadapan menantu sendiri. Saya cepat-cepat menaikkan seluar dan menutup badan dengan selimut. Tetapi apa gunanya? Dia sudah nampak semuanya. Patutkah saya keluar dan minta maaf? Tidak.
Nanti keadaan jadi lebih pelik. Apa nak buat? Macam mana nih? Pikiran saya buntu. Saya mau keluar dan menenangkan Farah, tetapi saya tidak punya muka untuk berbuat begitu. Dengan muka apa saya harus berdepan dengannya? Tiada bunyi dari ruang tamu. Mungkin Farah juga terkejut. Sudah tentu, ayah mentuanya sedang melakukan perbuatan terkutuk itu. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya tidak boleh lelap. Bayangan kejadian tadi terus bermain di pikiran. Saat mata kami bertemu, wajah terkejut Farah, mukanya yang merah padam. Semuanya begitu jelas. Esok pagi macam mana? Apa agaknya Farah pikirkan tentang aku? Orang tua gatal, rasa bersalah dan malu terus menghantui saya. Saya menarik selimut menutupi kepala dan mengerang. Aku nak mati. Betul-betul nak mati. Pagi menjelang. Tetapi saya tidak berani keluar dari bilik. Saya tidak tahu bagaimana hendak berhadapan dengan Farah. Jam menunjukkan pukul 9. Biasanya, saya sudah lama bangun. Tetapi hari ini, saya tidak mampu keluar. Tiba-tiba, kedengaran ketukan di pintu. Tok-tok, ayah, jom sarapan. Itu suara Farah. Kedengaran sedikit bergetar, tetapi masih ceria seperti biasa. Saya menelan air liur. Baiklah. Saya menjawab dengan susah payah. Suara saya serak. Saya bangun dari katil dan membetulkan pakaian. Melihat cermin, muka saya nampak teruk. Jelas sekali saya tidak tidur semalaman. Saya menarik nafas dalam-dalam. Kena keluar, lambat laun kena juga berdepan dengannya. Saya membuka pintu dan keluar. Di ruang tamu, sarapan sudah terhidang di meja makan. Farah berada di dapur. Ayah, duduklah, kata Farah. Suaranya seperti biasa, tetapi matanya kelihatan sedikit bengkak. Dia menangis kesemalam. Rasa bersalah saya semakin menebal. Saya duduk di meja makan dengan senyap. Farah juga duduk di hadapan saya. Kami tidak berpandangan mata. Suasana sangat janggal. Jemput makan. Saya mengambil sudu. Saya menyuap nasi, tetapi tidak dapat menelannya. Farah juga berpura-pura makan, tetapi hampir tidak menyentuh makanannya. Kami berdua merasa janggal dan tidak selesa. Aku kena pecahkan kesunyian ini. Farah. Saya memulakan bicara. Farah mengangkat kepalanya. Tentang semalam. Ayah minta maaf. Saya akhirnya meminta maaf. Saya tidak berani memandang matanya. Tak apalah, ayah. Saya yang patut minta maaf. Sepatutnya saya ketuk pintu dulu. Tapi, apa yang kamu nampak tuh? Saya tidak dapat meneruskan kata-kata. Terlalu malu. Ayah. Farah memandang saya tepat. Saya faham, ayah. Hah? Saya mengangkat kepala. Saya memandang wajahnya. Ayah kan lelaki, dan dah lama sendirian. Jadi, itu perkara biasa, katanya. Wajahnya sedikit merah, tetapi nadanya serius. Farah, ayah betul-betul minta maaf. Tak apa, ayah, saya faham. Sungguh. Farah tersenyum kecil. Senyumannya sedikit melegakan saya. Sekurang-kurangnya, dia tidak menganggap saya terlalu pelik. Syukurlah. Saya berdeham. Baiklah. Kita lupakan saja hal ini. Saya perlu mengubah suasana. Jika terus bercakap tentang ini, keadaan akan menjadi lebih janggal. Kami berdua mula makan, tetapi suasana masih janggal. Tiada siapa yang bersuara, hanya bunyi sudu dan garfu yang kedengaran. Tiba-tiba, Farah bersuara, dengan nada seperti gurauan yang melampaui batas. Tapi ayah, nampaknya ayah masih sihat dan kuat, ya? Apa? Saya terkejut dan memandangnya. Farah sedang tersenyum nakal. Sudahlah, Farah. Ayah rasa macam nak mati saja sekarang nih. Saya menekuk muka dengan tangan, terlalu malu. Tetapi Farah, tanpa memahami perasaan saya, tersenyum lebar dan mencuit saya. Alah, ayah, saya nampak tadi, hebat betul. Farah. Saya merayu dengan suara perlahan agar dia berhenti. Kenapa suami saya tak macam ayah, ya? Kata Farah dengan nada bergurau. Sejujurnya, saya memang agak yakin dengan kemampuan saya dalam hal itu, sejak muda sehinggalah sekarang. Dulu pun, arwah istri saya sering kali kewalahan. Tetapi, saya telah menunjukkan sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat oleh menantu saya. Dalam keadaan begitu, Farah masih boleh bergurau. Apa maksudnya ini?
Adakah dia coba menenangkan saya? Atau ada makna lain? Saya tidak tahu. Saya terdiam seketika. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi saya perlu berkata sesuatu. Farah sudah coba menceriakan suasana, takkanlah saya seorang yang terus kekok. Dengan keberanian, saya menjawab, juga dengan nada bergurau. Kalau begitu, kamu nak coba rasa? Selepas berkata begitu, saya menyesal. Apa yang aku cakap nih? Kenapa aku cakap macam tuh? Gila. Jantung saya berdegup kencang. Farah memandang saya. Suasana senyap seketika. Peluh dingin mula membasahi dahi saya. Kemudian, Farah berkata, kalau itu yang ayah mahukan. Suaranya perlahan, tetapi jelas. Saya pun teringin nak tahu. Farah memandang saya tepat. Wajahnya bukan lagi wajah bergurau. Serius. Benar-benar serius. Saya rasa seperti nafas saya terhenti. Apa yang berlaku nih? Apa yang Farah baru katakan? Kami berdua terdiam. Hanya mata yang saling berpandangan. Udara terasa berat. Terasa seperti kami akan melintasi satu garisan. Garisan yang berbahaya, tetapi saya tidak dapat menghentikannya. Farah perlahan-lahan bangun. Dia berjalan ke arah saya. Dia berdiri di sebelah saya. Ayah. Panggil Farah dengan perlahan. Betul ke ayah tak apa-apa? Saya tidak dapat menjawab. Tekak saya terasa perit. Tangan Farah menyentuh bahu saya. Hangat, lembut, sentuhan wanita yang sudah 6 tahun tidak saya rasai. Tidak, tak boleh begini. Dia menantu aku, istri anak aku, pikir saya. Tetapi badan saya bertindak balas dengan jujur. Pasti Farah dapat merasakannya. Getaran tubuh saya. Ayah. Saya pun tertanya-tanya, bisik Farah. Apa yang saya nampak semalam tuh asyik bermain di pikiran saya. Pada saat itu, semua akal waras saya hilang. Moral dan prinsip yang saya pegang selama 62 tahun, semuanya lenyap. Saya menarik Farah ke dalam pelukan saya. Farah jatuh ke dalam dakapan saya. Tubuh yang lembut, kehangatan badan, sentuhan wanita yang sudah 6 tahun tidak saya rasai. Farah mendongak memandang saya. Matanya kelihatan sedikit gemetar, tetapi bukan pandangan menolak. Saya memegang wajahnya dengan kedua-dua belah tangan. Farah, kamu betul-betul tak apa-apa? Saya bertanya untuk kali terakhir. Farah mengangguk. Ya, ayah, jawabnya dengan suara perlahan. Mendengar jawaban itu, sisa-sisa kewarasan saya pun hilang. Saya mencium bibirnya. Lembut. Farah juga memejamkan mata dan menyambutnya. Agak kekok, tetapi bibir kami bertemu. Perasaan berciuman yang sudah lama tidak saya rasai. Bermula dengan perlahan dan berhati-hati, saya memeluk pinggangnya, pinggang yang ramping dan lembut. Farah juga melingkarkan tangannya di leher saya. Ciuman kami semakin geherah. Hanya bunyi nafas kami yang kedengaran di ruang tamu. Selepas beberapa lama, kami melepaskan ciuman. Wajah Farah merah padam. Nafasnya tercungap-cungap. Ayah, kita ke bilik, bisik Farah. Saya mengangguk. Saya memegang tangannya dan kami berjalan ke bilik. Pintu ditutup. Kini hanya kami berdua. Farah. Tapi betul ke? Saya tidak dapat menghabiskan ayat. Farah mencium bibir saya sekali lagi. Kali ini, dia yang memulakannya. Tiada lagi kata-kata yang diperlukan. Kami saling menginginkan. Walaupun ini adalah hubungan yang terlarang. Saya menanggalkan kemeja teh Farah. Kulit putihnya terdedah. Sangat cantik. Farah juga mula menanggalkan pakaian saya. Agak kekok, tetapi berhati-hati. Kami menanggalkan pakaian masing-masing satu persatu. Akhirnya, kami berhadapan tanpa seurat benang. Tubuh Farah sangat indah, muda, anjal, dan montok. Cantiknya. Sungguh, tanpa sadar kata-kata itu terkeluar dari mulut saya. Farah tersenyum malu. Ayah pun sangat sihat. Farah berkata sambil memandang saya. Pandangannya beralih ke bawah. Walaupun sudah 62, tindak balas saya jujur. Mata Farah terbeliak. Besar betul. Sama macam yang saya nampak semalam. Farah berbisik perlahan. Saya merasa malu, tetapi pada masa yang sama, keyakinan diri saya meningkat. Saya membaringkan Farah di atas katil. Farah terbaring di atas katil yang empuk, pemandangan yang sangat indah. Saya juga berbaring di sebelahnya. Saya memeluknya. Kulit bertemu kulit. Ayah. Perlahan-lahan, ya, bisik Farah. Dah lama kan?
Kamu pun sama, kan? Ya. Suami saya sibuk sangat sekarang. Farah berkata dengan jujur. Begitulah. Kami saling memuaskan, seolah-olah untuk menenangkan diri. Perlahan-lahan, berhati-hati, saya merasai setiap inci tubuh Farah. Kulit yang lembut, tubuh yang anjal. Semuanya sempurna. Farah juga menyentuh dan meneroka tubuh saya. Ayah, badan ayah tegap betul, kata Farah dengan kagum. Mesti ayah banyak bersenam. Ya, ayah amalkan selalu. Sambil bercakap, saya terus fokus pada tubuh Farah. Semua deria saya menjadi hidup. Akhirnya, kami bersatu. Farah mengerang kecil. Ah, ayah. Saya juga mengerang. Farah, perasaan yang sudah lama tidak dirasai. Sudah 6 tahun. Beginilah rasanya bersatu dengan seorang wanita. Saya bergerak perlahan-lahan. Farah memeluk belakang saya. Sedapnya, ayah. Aku pun suka sangat. Sungguh mengasyikkan. Terasa seperti mimpi. Saya dan Farah, ayah mentua dan menantu, kami telah melintasi garisan yang tidak sepatutnya dilintasi. Berapa lama masa berlalu, kami terbaring bersebelahan di atas katil. Coba menenangkan nafas, menikmati sisa-sisa kenikmatan. Ayah, Farah memandang saya. Ayah tak menyesal? Saya memandang siling dan berkata, ayah tahu ayah patut menyesal. Tapi, Farah menyembamkan mukanya di dada saya. Saya pun tak menyesal. Suami saya dah tak pedulikan saya sekarang. Sibuk saja alasannya, dah jarang kami bersama. Suara Farah kedengaran sayu, perasaan aneh timbul. Mendengar bahwa dia dan anak saya tidak mesra, kami saling berpelukan, begitulah kami untuk seketika. Ayah, laparlah. Farah berkata sambil tersenyum. Saya juga tertawa. Betul juga. Ayah pun lapar. Biar saya masakkan sesuatu. Farah bangun dan mula memakai pakaiannya. Saya juga bangun dan memakai pakaian. Kami keluar ke ruang tamu. Meja makan yang sama, ruang tamu yang sama, tetapi semuanya nampak berbeza. Farah pergi ke dapur dan mula memasak. Saya duduk di sofa memerhatikannya. Nampak seperti rutin harian biasa, tetapi tidak biasa. Kami yang baru sahaja bersatu di atas katil tadi. Kini kami berkelakuan seolah-olah kembali ke rutin biasa, tetapi udaranya berbeza. Ayah, saya masakkan mie segera, ya. Baiklah, terima kasih. Farah mula memasak mie segera. Kedengaran bunyi air mendidih, Farah memasukkan telur, memotong daun bawang, gerak-gerinya sangat cekap. Kami duduk berhadapan dan makan mie segera. Sedap, kan? Saya memang pandai masak mie segera. Farah tersenyum ceria. Seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tetapi kami berdua tahu. Kami telah menyeberangi sungai yang tidak boleh diredah kembali. Selepas habis makan, Farah membasuh pinggan. Saya duduk di sofa dan membuka TV, tetapi saya tidak dapat fokus. Pikiran saya asyik teringatkan kejadian tadi. Tubuh Farah, erangannya, riak wajahnya. Semuanya begitu jelas. Ayah, nak tidur sekejap? Farah datang ke ruang tamu. Badan ayah kan masih tak sihat. Baiklah. Ayah nak tidur sekejap. Sebenarnya badan saya sudah oke. Tetapi saya perlukan alasan. Saya masuk ke bilik dan berbaring di katil. Bau wangi Farah masih ada. Di bantal, di selimut, saya memejamkan mata. Adakah ini mimpi? Bersama Farah. Sukar dipercayai, tetapi ia adalah realiti. Dan saya mahukannya lagi. Di satu sisi, saya tertanya-tanya, adakah Farah juga puas seperti saya? Berapa lama saya tidur? Saya terjaga apabila terdengar bunyi pintu dibuka. Farah sedang masuk. Ayah, dah bangun? Pukul berapa sekarang? Pukul 5. Farah datang ke tepi katil. Dia duduk dan memandang saya. Ayah, saya nak lagi. Farah berkata dengan malu-malu. Jantung saya mula berdegup kencang. Aku pun, saya menjawab. Farah tersenyum. Dan dia mula menanggalkan pakaiannya. Saya juga mengikutinya. Ini kali kedua. Kali ini, lebih perlahan, lebih dalam, seperti meneroka tubuh masing-masing. Farah lebih agresif. Dia naik ke atas saya, mengambil alih. Ayah, sedapnya. Aku pun suka sangat. Sungguh mengasyikkan. Lebih hebat dari yang pertama. Begitulah malam Jumat itu berlalu. Selepas makan malam, kami ke katil lagi. Kali ketiga. Ayah, hebatlah. Sungguh, kata Farah dengan kagum,
walaupun dah berumur 60-an. Ini semua sebab menantu ayah yang cantik nih, saya berkata seperti bergurau, tetapi saya serius. Tanpa Farah, ini mustahil. Sepanjang malam itu, kami melakukannya 2 kali lagi. Sehingga subuh kami saling meneroka. Farah dan saya, kami tidak dapat berhenti. Pagi Sabtu menjelang, kami bangun lewat. Farah sedang menyiapkan sarapan. Ayah, dah bangun? Tidur lena. Sebenarnya, saya memang tidur sangat lena. Selepas sarapan, kami ke katil lagi. Sepanjang Farah berada di rumah saya, kami melakukannya sebanyak 5 kali, sesuatu yang sukar dipercayai. Dengan tubuh berusia 60-an, saya mampu melakukannya. Farah juga terkejut. Ayah, hebat betul lah. Sebab Farah terlalu cantik. Alah. Farah tersenyum malu. Tetapi masa untuk Farah pulang telah tiba. Ayah, saya kena balik hari ini. Ya, ayah tahu. Saya rasa sedih, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Suami saya datang ambil petang nih. Ayah, Farah seperti mahu berkata sesuatu, tetapi terhenti. Kenapa? Tak ada apa-apa. Saya melihat Farah mengemas barangnya. Saya rasa berat untuk berpisah. Berakhirnya hujung minggu yang indah ini. Ayah, tak menyesalkan? Farah bertanya untuk kali terakhir. Langsung tak. Saya gembira. Farah tersenyum ceria. Senyumannya sangat cantik. Saya menghantarnya hingga ke pintu depan. Anak saya tiba dan kami bersalaman. Farah masuk ke dalam kereta dan melambai. Saya juga melambai kepadanya. Kereta itu semakin jauh dan hilang dari pandangan. Saya kembali ke rumah yang kosong. Ruang tamu yang kosong, bilik tidur yang kosong. Tetapi bau wangi Farah masih ada. Di mana-mana. Di sofa, di katil, di ruang tamu. Saya duduk di katil dan menyentuh selimut. Memang macam mimpi. Hujung minggu bersama Farah sungguh indah. Tetapi kini sudah berakhir. Perkara ini tidak akan berulang lagi. Begitulah saya pikir. Beberapa hari berlalu sejak hujung minggu itu. Rumah yang sunyi ini terasa lebih sepi. Setiap malam saya teringatkan hujung minggu itu. Tubuh Farah, erangannya, senyumannya, semuanya segar dalam ingatan. Sudah berakhir. Perkara seperti itu tidak akan berlaku lagi. Saya berjanji pada diri sendiri. Tetapi pikiran saya asyik teringatkan Farah. Pada waktu malam, saya melegakannya sendirian, sambil membayangkan Farah. Kali ini berbeza, karena saya telah mengalaminya sendiri, imajinasinya lebih jelas. Anak saya menelepon. Ayah, badan dah oke ke? Dah sembuh. Dah oke. Farah jaga elok-elok, kan? Mendengar itu, jantung saya berdebar. Ya, dia jaga baik sangat. Menantu yang baik. Syukurlah. Farah pun seronok dapat luangkan masa dengan ayah. Oh, ya ke? Ya. Balik rumah pun asyik cerita pasal ayah. Kata-kata anak saya membuat jantung saya berdegup kencang. Begitu ya, ayah. Hujung minggu nih kami balik lagi. Baiklah. Datanglah. Farah pun ikut sekali. Jantung saya mula berdegup laju. Baiklah. Saya meletakkan telepon dan mengeluh. Kalau datang dengan Amir, pasti tiada apa-apa yang akan berlaku. Memang patut begitu. Mesti begitu. Tetapi di satu sudut hati, saya ingin berjumpa Farah lagi. Walaupun tidak boleh berbuat apa-apa, sekadar melihat wajahnya pun cukuplah. Hujung minggu tiba. Petang Sabtu, anak dan menantu saya tiba. Ayah, masuklah. Pintu depan terbuka dan anak saya masuk. Di belakangnya, Farah mengikut. Assalamualaikum, ayah. Farah tersenyum ceria sambil memberi salam. Melihatnya, jantung saya seolah-olah gugur. Dia cantik. Hari ini dia memakai gaun. Gaun yang mengikut bentuk badan. Waalaikumsalam, Farah. Masuklah. Saya menjawab dengan susah payah. Mata kami bertentangan, sekejap sahaja, tetapi kami saling memahami. Memori hari itu, Farah juga memikirkan perkara yang sama seperti saya. Nampaknya Farah jaga ayah baik-baik. Ayah nampak sihat, ya. Dia memang jaga dengan baik. Saya mengerling ke arah Farah. Dia juga memandang saya dan tersenyum kecil. Rahasia yang tidak diketahui oleh anak saya. Rahasia antara kami berdua. Kami duduk di ruang tamu dan berbual. Anak saya bercerita tentang kerja, manakala Farah ke dapur menyediakan teh.
Saya curi-curi pandang pergerakan Farah. Farah dalam gaunnya, susuk tubuhnya dari belakang yang cantik. Jantung saya berdebar. Saya mahu menyentuhnya lagi. Petang berlalu dan malam menjelang. Farah menyediakan makan malam. Biar saya masakan. Masakan Farah memang terbaik, kata anak saya dengan bangga. Betul. Bertuah kamu. Ya, saya tahu, kata anak saya sambil tersenyum. Pandangannya penuh cinta kepada Farah. Melihat itu, rasa bersalah mula timbul. Aku memang jahat, istri anak sendiri. Tetapi apabila melihat Farah, pikiran itu hilang. Dia terlalu cantik dan menarik. Saya tidak dapat menahannya. Kami makan malam, bertiga di meja makan. Masakan Farah memang sedap. Makanlah banyak-banyak, kata Farah sambil tersenyum. Semasa makan, anak saya terus bercerita tentang kerja, kawan-kawan, perancangan. Saya berpura-pura mendengar, tetapi mata saya hanya memandang Farah. Farah juga kadang-kadang memandang saya. Setiap kali mata kami bertemu, jantung saya berdebar. Anak saya langsung tidak perasan. Selepas makan, Farah membasuh pinggan. Anak saya menonton TV di ruang tamu. Saya juga duduk di sebelahnya, tetapi saya tidak dapat fokus. Pandangan saya asyik ke dapur. Susuk tubuh Farah dari belakang yang sedang membasuh pinggan. Gaunnya melekat di badan, menampakkan setiap lekuk tubuhnya. Pinggang yang ramping, punggung yang montok. Saya menelan air liur. Anak saya pergi ke tandas. Seketika, saya berdua sahaja dengan Farah. Saya pergi ke dapur. Dari belakang, saya memeluk Farah, dan dengan tangan kanan, saya meramas punggungnya. Farah terkejut dan memandang saya. Matanya penuh kerinduan. Saya nak lagi, tapi Abang Amir ada, bisik Farah. Tepat pada masanya, kedengaran bunyi pintu tandas dibuka. Saya cepat-cepat melepaskan tangan dan berundur. Terima kasih, Farah. Makanan tadi sedap sangat. Sama-sama, Ayah. Farah menjawab dengan selamba. Anak saya kembali ke ruang tamu. Waktu malam berlalu dan tiba masanya mereka pulang. Ayah, kami balik dulu. Kenapa? Tidur sahajalah di sini. Bilik ada? Saya memberanikan diri. Saya tidak mahu melepaskannya pergi. Dalam pikiran saya, jika anak saya tidur, mungkin. Melihat Farah di depan mata, kali ini lebih sukar untuk menahan diri. Tak apalah ayah. Farah pun kena berehat. Nanti kami datang lagi. Anak saya yang bodoh itu, tanpa mengetahui apa-apa, seolah-olah menjaga hati Farah. Tetapi pada ketika itu, Farah berkata, tak apalah, abang. Kita tidur sini saja. Esok pagi kita balik. Oh, ya ke? Boleh juga? Begitulah, anak dan menantu saya bermalam di rumah saya. Kami menonton TV sambil minum bir. Selepas lama berbual, malam semakin larut. Sebagai seorang pekerja pejabat yang berdisiplin, tepat pukul 10 malam, anak saya sudah masuk tidur. Saya juga, dengan rasa kecewa, bersiap untuk tidur. Tiba-tiba, saya menerima message daripada Farah. Ayah, tunggu 2 jam lagi. Bila dia dah tidur betul-betul, saya masuk bilik ayah. Jantung saya mula berdegup seperti gila. Gembira karena tidak lama lagi saya akan dapat memiliki Farah. Tetapi pada masa yang sama, rasa bersalah dan takut karena anak saya juga berada di bawah bumbung yang sama. Tengah malam menjelang, dan Farah masuk ke bilik saya. Masuklah, Farah. Sebaik sahaja pintu ditutup, Farah memeluk saya. Rindunya. Betul-betul rindu. Kehangatan tubuh Farah, badannya yang lembut. Farah berbisik di telinga saya. Ayah, biar saya puaskan ayah. Ayah baring saja. Nafsu yang tertahan seolah-olah meletup. Saya duduk di birai katil, dan Farah melutut di hadapan saya. Dia menarik seluar saya, dan saya, seolah-olah faham maksudnya, mengangkat sedikit punggung saya. Dia memegang kejantanan saya yang sudah mengeras dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya Tuhan, adakah perasaan yang lebih mengasyikkan di dunia ini? Walaupun kami sudah melintasi batas, ini adalah kenikmatan yang berbeza. Saya tidak dapat menahan diri lagi dan menarik Farah ke atas. Begitulah, kami bersatu sekali lagi, bergerak sepelan mungkin agar tidak mengeluarkan bunyi. Hari ini, kami tidak melakukannya lama. Mungkin karena terlalu teruja, fakta bahwa anak saya tidur di bilik sebelah dan hari ini Farah melayan saya dengan mulutnya. Saya tidak dapat bertahan lama.
Farah cepat-cepat membetulkan pakaiannya dan pergi ke tandas. Saya terbaring di atas katil. Begitulah hari itu berakhir. Keesokan paginya, anak dan menantu saya pulang. Biasanya, saya akan suruh mereka sarapan dulu, tetapi kali ini, saya tidak sanggup berhadapan dengan muka anak saya. "Ayah, kami pergi dulu." "Baiklah, hati-hati. Minggu depan kami datang lagi." Farah memandang saya dan tersenyum kecil. Ingatan semalam bermain di pikiran, saat-saat yang mengasyikkan itu. Kereta mereka hilang dari pandangan, dan saya tinggal sendirian. Saya kembali ke rumah yang kosong dan duduk di sofa. Apa yang aku buat nih? Saya menekuk muka. Demi anak aku pun, aku kena berhenti. Gila. Betul-betul gila. Saya berkata pada diri sendiri. Kena berhenti. Sekarang juga. Saya melihat telepon. Ada message daripada Farah. "Ayah, malam tadi memang terbaik. Minggu depan Abang Amir ada kerja luar. Nanti saya datang lagi." Saya menggenggam telepon dengan erat. Saya menantikannya. Tetapi pada masa yang sama, saya risau. Dan pada ketika itu, saya tidak tahu. Hubungan terlarang ini, malapetaka apa yang akan dibawanya kepada kami semua. Kisah hari ini tamat di sini.